Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fihi kitabihil aziz. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyar kawkaban was-samsa wal qamar ra'aituhum lis-sajidin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Ramadan semua. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah kurnia dan juga keizinan Allah dapat sama-sama uh, kita berkumpul lagi untuk pagi ni bagi kuliah kita untuk minggu yang ketiga bagi khusus GGB 1152 pengajaran penulisan Braille pada hari ini iaitu 1 April 2024 lah. Saya gabungkan sekali dengan 4 April 2024. Sekali lagi saya nak mohon maaf kerana saya terpaksa lagi untuk record kuliah ini kerana beberapa keperluan yang saya akan jelaskan dalam grup nanti. Okey. Jadi alhamdulillah minggu lepas kita telah pun melihat ataupun kita telah bincangkan kod-kod asas Braille bagi abjad ataupun huruf. Jadi saya harapkan anda hafal lah kod Braille bagi huruf A sehingga Z. Okay, basically kalau awak tengok kat situ, yang awak perlu hafal, betul-betul hafal adalah kod A sampai J. A sampai J. Dan untuk kod K sampai T, anda hanya perlu tambah titik 3 sahaja bagi ke semua huruf tadi. Contohnya A sampai J kan. Untuk kod K sampai T, just tambah saja titik 3 bagi ke semua huruf A dan J tadi. Okey, contohnya A tambah titik 3 jadi K, B tambah titik 3 jadi L, C tambah titik 3 jadi M dan seterusnya lah. Okey. Sebab tu saya kata A sampai J awak kena hafal, betul-betul hafal, betul-betul ingat. Yang K sampai T just tambah titik 3 kepada kod tadi. Okey, dan bagi huruf U sampai Z pula, okey, U sampai Z kecuali W, U sampai Z kecuali W, you hanya tambah titik 6. Tadi titik 6 pada kod K sampai T. Okey, so you tengok baliklah nanti kodnya. Okey, dia asasnya adalah A sampai J dan yang K sampai T tambah titik 3, U sampai Z tambah titik 6. Tapi huruf W dikecualikan, dia ada kod sendiri. Okey, itu bab yang pertama kalau awak tengok kat sini. Dalam buku ni nanti. Okey. Dekat sangat tak boleh, jauh sangat tak boleh Okey, bab 1 dah minggu lepas. Okay, untuk minggu ni kita masuk bab 2 iaitu konsonan gabungan dua huruf. Okey, konsonan gabungan dua huruf ni dia unik sikit kerana dalam banyak-banyak gabungan huruf, keempat-empat gabungan inilah yang selalu kita jumpa dan selalu digunakan dalam penulisan bahasa Melayu. Okey, iaitu konsonan yang pertama gabungan konsonan K dan H. K dan H. Kemudian konsonan N dengan G. Kemudian N dan Y. Dan yang keempat S dan Y. Jadi ada empat Ada empat gabungan konsonan yang kebanyakan perkataan kita boleh jumpa gabungan ini. Iaitu K dan H, N dan G, N dan Y, dan S dan Y. Okay, empat gabungan ni kita ada kod sendiri. Tak perlu you nak tulis nanti, you nak braille nanti, tak perlu braillekan titik K, braillekan kod H. Tak perlu. Kita ada satu sahaja kod untuk KH. Okay, nak menjimatkan ruang. Okay, Okay, kita tengok untuk K dan H. Okay, K dan H. Okay, nanti saya akan screenshot kat sini. Saya akan letak dalam grup lah. Saya akan
scan dan saya akan letak dalam grup. Okey. Untuk bahagian 1 iaitu KH, gabungan KH ditandakan dengan titik 1 dan 6 dan dinamakan tanda KH. Okey, titik 1 dan titik 6. So dia akan jadi macam ni je lah. Macam ni je. So tak perlu kod K, tak perlu kod H. Tak perlu dah. Tak perlu dua. Satu saja kod, iaitu titik 1 dan titik 6 sudah cukup untuk menunjukkan kod bagi KH. Okey. So itu saja kod dia untuk satu sel saja. Kita boleh jimat sel dah. K dan H. Okay, ni contoh-contohnya nanti bila you all datang sini, kita buatlah latihan ni. Okey. Okay, kemudian dia ada peraturan dia. Dia kata apa? Untuk tanda KH, jika digunakan bersendirian, merupakan tanda kata bagi perkataan khas. Okey. Kalaulah tiba-tiba you braillekan kod ni. Kan? Bukannya you nak braillekan Khadijah ke, khusus ke, bukan. You hanya braillekan titik ni saja. Kalau dia duduk satu-satu dia macam ni, ini bila orang buta baca, dia akan tahu ini adalah perkataan khas. Okey? Dia kod KH. Tapi bila dia duduk seorang-seorang dia, satu-satu dia, dia membawa maksud khas. So bila orang buta raba braille tu kan, pesan tumbul tu dia jumpa titik KH ni, dia tahu itu adalah perkataan khas. Kalau dia duduk satu-satu lah. Okey? Itu bahagian yang pertama. Bahagian kedua, kita ada, nanti awak tengok dalam nota yang saya akan bagi nantilah. Bahagian 2, kita ada NG. Tadi KH kan? Sekarang kita ada NG. Gabungan NG, okey, dibraillekan dengan gabungan titik 2 dan 4. Betul ke? Titik 3 dan 46. Tengok sekali lagi. Titik 3 dan 46. Okey, 3 dan 46. So kalau awak nak braillekan NG tu, awak jumpa kat mana-mana NG. Perkataan mengaum. Ada NG kan? So kalau you jumpa NG tu, tak perlu lagi kita braillekan huruf N, tidak perlu lagi kita braillekan huruf G. Kita hanya braillekan NG, iaitu kod 3, 4 dan 6. Satu je. Tak perlu dua kod. Jimat satu sel. Okey. Ni contoh-contohnya lah. Okey. Nanti itu kita buat latihan masa awak ada kat sini. Okey. So NG dia tak ada apa perhatian atau peraturan tertentu lah. Okey. Bagi kod yang ketiga. Okey. Kod yang ketiga kita ada NY. Okey, gabungan NY dibraillekan dengan titik 2 dan 46. Tadi 3, 4, 6 jadi NG kan. Bila 2, 4, 6 dinamakan titik NY. So ini contoh-contohnya lah. So tak perlu lagi you braillekan. Kalau jumpa perkataan nyamuk, nyanyok kan. So tak perlu lagi braillekan N, tak perlu lagi braillekan Y. Dua sel, tak perlu lagi. Hanya braillekan NY. Satu sel saja, iaitu gunakan titik 2, 4 dan 6. Okey. So ini perkataan-perkataannya. Nanti kita buat latihan lah bila you ada kat sini. Perhatian. Ini penting. Tanda NY jika digunakan bersendirian merupakan tanda khas bagi perkataan nyaris. Okey. Kalau macam tadi, macam KH tadi. Kalau kita tiba-tiba ada titik ni. Titik 2, 4, 6. Ada satu je kat situ. Bila orang buta baca, dia akan tahu bahawa itu bermaksud itu perkataan bagi nyaris. Okey, so nyaris. Jadi kita jimat banyak tu. Perkataan nyaris kan, ada NYARIS kan, 5 huruf kan. Sepatutnya 5 sel. Tapi kita kurangkan, hanya jadi satu sel sahaja. Iaitu kod 2, 4, 6. Kita nak kurangkan sel. Okey, dan titik terakhir, bahagian 4 iaitu titik bagi gabungan S dan Y. Okay, selalu kita jumpa kan syarat lah, syarikat kan. Apa lagi?
SY. Mesyuarat. Kan ada SY kat situ kan. Jadi titiknya adalah gabungan SY ditandakan dengan titik 1, 4, 6. Okey, 1, 4 dan 6. Dan dinamakan sebagai titik SY. Okay. Kalau NG tadi 3 dan 4, 6. Kan? Kalau NY 2 dan 4, 6. Tapi kalau SY 1 dan 4, 6. Okey, so ini dia punya beberapa contoh kita akan buat nanti. Dan perhatian, dia kata tanda SY jika digunakan bersendirian merupakan tanda kata bagi perkataan sure. Okey, macam tadilah kalau kita break tiba-tiba you breakkan satu je, titik 1, 4, 6, maka bila orang buta baca, dia tahu bahawa itu perkataan sure. Okey. So ini pun di sebelah sini pun ada latihan panjang-panjang ni. Nanti kita akan buatlah bila you all ada kat sini. Okey. So saya rasa bagi untuk minggu ni itu saja. Bab 2 itu saja, iaitu gabungan konsonan. Kita ada KH, NG, NY dan juga SY. Okey. So KH kod dia titik 1 dan 6. Kalau bersendirian bermaksud khas. NG gunakan titik 3 dan 4, 6. Dia tak ada, kalau bersendirian dia tak ada bawa maksud apa-apa. NY kita guna 2, 4, 6. 2 dan 4, 6. Dan kalau bersendirian dia perkataan nyaris. Dan begitu juga SY. Okay, kita gunakan titik 1, 4 dan 6. Dan kalau ia bersendirian membawa maksud sure. Okey, baik. Jadi untuk tugasan minggu ini, okay, you buat apa ni? Apa nama? Tulis perkataan. You apa ni? Buat nota untuk KH, NG, NY dan juga SY. Buatlah nota, buat kod dia. Tulis balik kod dia, lukis ke apa kod tu, keempat-empat kod tu. Buat dalam bentuk yang menarik lah, macam you all buat yang minggu lepas punya tugasan. Kan? Cantik-cantik semua saya tengok. Walaupun tak semua yang hantar lagi, tapi saya tengok memang cantik-cantik lah mana yang hantar tu. Okay, so untuk kali ni, buatkan nota untuk keempat-empat kod tu. KH, NG, NY dan juga SY. Buat cantik lah, you all boleh simpan nanti untuk penggunaan seterusnya. Okey, tetap hantar tugasan tu dalam Google Drive yang saya bagi sebelum ni lah. Okey, saya rasa itu saja. Saya mohon maaf kerana kita terpaksa juga buat secara recording. Dan nanti saya akan bekalkan nota tersebut. You all boleh rujuk lah. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana tetap memberikan komitmen untuk kelas ni walaupun kita jalankan secara online. Sebab saya sangat risau kelas-kelas kemahiran ni kalau buat online dia susah sikit. Tapi tak apa, selepas raya nanti kita buat latihan. Okey, so setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya.